okey, upline kita pun selalunya sibuk. Jadi kita kena pandai sendiri, okey. So sebenarnya kalau kita nak kalau kita fikirkan tentang basic knowledge, pengetahuan asas tentang kecantikan ni sebenarnya dia tak payahlah sampai macam kalau anda nak ambil macam saya nak ada diploma ke World Master ke, tak payah, okey. Dia benda tu kita ambil yang senang-senang aja. Dia lepas tu bergantung kepada macam mana cara kita memahamkan fungsi sesuatu produk, sebab semua benda adalah standard. Yang membezakannya adalah dia punya ingredients dan fungsi serta keberkesanan dia. Okay, so malam ni kita punya topik, kita bercakap tentang specialist care. Okay, specialist care ni mungkin bagi mereka yang dah lama ataupun otai-otai dekat Elken, anda dah faham apa itu yang disebut sebagai specialist care. Tapi bagi mereka yang mungkin masih baru ataupun mungkin ada juga lelaki yang ada dekat sini, kalau anda nak tahu, specialist care ni adalah sebenarnya bermaksud penjagaan istimewa, yang mana kalau kita cakap sebagai, biasa kita sebut penjagaan kulit, kita ada penjagaan kulit asas dan juga penjagaan kulit yang macam intermediate. Okay, so yang penjagaan kulit asas sebenarnya dia ada 3. Okay, dia ada cleanser, toner dengan moisturizer. So kalau untuk benda yang lebih lagi advance, sebab biasanya kenapa cleanser, toner dengan moisturizer dia hanyalah penjagaan asas. So dia tidak cukup sebenarnya untuk keperluan kita punya kulit. Jadi kita perlukan benda-benda yang macam anda mesti pernah dengar, macam sunblock, okay, kita ada mask, kita ada macam massage cream. Itu semua adalah di antara benda-benda yang bukan 3 tu, bukan yang asas cleanser, toner, moisturizer tu. Dia adalah di luar daripada cleanser, toner dan moisturizer. So dekat dalam kita punya rangkaian penjagaan kulit, kalau anda boleh tahu, okay, dan perhatikan, kita memang ada 3 rangkaian utama. Yang pertama tu adalah AAR ataupun Advanced Age Recovery. Okay, Advanced Age Recovery ni yang kita tengok dia punya set tu, botol dia semua warna purple sahaja. Okay, Advanced Age Recovery ni dia untuk mereka yang macam kulit penuaan, kulit yang 30 tahun dan ke atas, kulit yang dah start kering, dia dah start keluar garis-garis halus, pigmentation, semua tu. Okay, semua simptom-simptom yang orang dah nak masuk penuaan. So kita bagi dia AAR. Lepas tu kita ada set Naru Hydra. Okay, Naru Hydra tu semua yang kita tengok putih saja semua tu. Okay, yang set Naru Hydra ni untuk mereka yang kulit normal, mereka yang macam orang yang masih muda, yang macam tak ada banyak masalah. Okay, so kita bagi dia kita bagi dia Naru Hydra. Manakala bagi yang mereka yang remaja yang selalu ada masalah kulit berminyak, kulit berjerawat, itu kita bagi set yang dipanggil sebagai Wakai. Set yang Wakai ni yang warna dia macam pinky peach macam tu. Okay. Tapi AAR, Naru Hydra dan juga Wakai ni dia adalah sebenarnya basic skincare, yang dia ada foam cleanser, dia ada toner dan dia juga ada moisturizer. Okay, manakala kalau specialist care ni yang kita ada, dia tu kita ada item dia tu nanti kita akan bincangkan selepas ni, apakah benda-benda yang kita ada bagi mereka yang tak tahu. Okay, kenapa kita perlu melindungi kulit dan juga menentang pencemaran? Sebab apa tahu? Ramai orang yang tak tahu bahawa yang membuatkan kita ni penuaan bukan saja disebabkan penuaan biologi, bukan saja disebabkan oleh penuaan kita dah sampai masa dah cukup umur kita jadi penuaan, ataupun sebabkan kita macam tak menjaga kita punya kulit. Bukan itu je, tapi dia sebenarnya lebih kepada pencemaran. Kenapa sekarang ni kan, kalau anda sebenarnya peka dengan trend skincare kan, sebenarnya tiap-tiap tahun dia ataupun tiap 1-2 tahun dia memang akan bertukar-tukar trend. So yang berkisar dalam beberapa tahun kebelakangan ni, memang kita sentiasa mengetengahkan
tentang produk yang boleh menentang pencemaran. Sebab apa? Ramai yang tak tahu pencemaran ni sebabkan kita penuaan. Cuma kita je yang tak perasan. Okay? Sebab pencemaran, kalau katakan pencemaran tu adalah pencemaran air, kita boleh tahu daripada air tu keladak dia punya karat dan sebagainya, kita buat test dan sebagainya. Tapi macam mana dengan pencemaran di udara, atmosfera kita, di persekitaran kita? Kita kan tak boleh nak ukur, kita tak nampak. Melainkan kalau ada macam kejadian yang macam jerebu, okay? Yang itu kita boleh, kita tahu, okay, ada pencemaran. Tapi selain daripada itu, kita tak tahu. So, sebenarnya pencemaran yang seperti jerebu tu, iaitu partikel-partikel yang halus tadi tu, zarah-zarah yang halus tadi tu, sebenarnya dia sentiasa ada. Bukan semestinya ketika kita ada jerebu, dia sentiasa ada dekat kita punya environment. Cuma kita tak nampak. So, itu yang susah sikit tu. Orang tak tahu, jadi orang tak peka dengan keadaan tu. Tapi apa yang kita boleh nampak adalah dia punya kesan dia terhadap kita punya penuaan kulit. Okay, lama-kelamaan kita boleh nampak. Malah lebih teruk lagi, orang zaman sekarang ni selalu nampak lebih tua daripada usia. Okay, so apabila kita bercerita tentang pencemaran dia bukan sahaja apabila kita berada di luar, tapi juga dekat dalam rumah. Sebab pencemaran juga datang daripada UV. Sebab UV ataupun cahaya matahari, dia kan bawa banyak radikal bebas. Jadi sebab itu bila dibawa banyak radikal bebas, kita kan tak boleh lari daripada matahari. Kita banyak terdedah kepada cahaya matahari. So sebab itu kita menjadi lebih cepat kepada penuaan. Jadi itu yang penting. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh, katakan kalau kita beranggang dekat api kan, macam kita duduk kat tempat yang macam orang bakar sate ke, orang buat barbecue ke, ataupun orang bakar sampah, kita kan boleh rasa macam muka kita mula-mula dia jadi macam dah mula macam tegang, dia jadi macam merah semua tu kan. Lepas tu nanti dia jadi macam, dah sudah tu nanti dia jadi macam kering, mengerekut macam tu. Lepas tu kita nak gerak pun kita rasa pedih. Kenapa? Sebab dia punya zarah ataupun partikel yang dekat persekitaran kita tu, dia kan melekat. Benda tu kan macam panas. Bila dia melekat, dia memanaskan kita punya kulit. Sebab tu dia merosakkan kita punya kulit. So benda tu yang kita selalu tak prihatin. Okay? Jadi, sekejap ya. Saya punya laptop ni kan selalu lambat ditukar. Okey, so kita tengok dekat sini. Apabila kita berlakunya kesan pencemaran pada kita kan, kita boleh nampak kulit kita mula kendur, dia dah ada tumpuk jeragat, garis halus, kedutan, nampak kusam, kita serba tak kena, kita rasa dah pakai makeup elok-elok dah, tapi kita tetap nampak macam rupa kita macam berjelaga. Kan? Lepas tu kulit dehidrasi. Okay, kulit dehidrasi ni maknanya tak minum air lah tu. Bila tak minum air, minyak ada tapi air tak ada. Okay? So dia berlakunya radang kulit. Kenapa berlaku radang? Sebab asyik kena bakar je tapi tak ada bomba datang untuk selamatkan pembakaran tu, maka menjadi-jadilah pembakaran tu. Okey? Itu yang mula dia jadi, bila dia terbakar dia mulalah jadi iritasi kulit. Okey, lepas tu dia dah bercampur semua kekotoran ni semua, dia akan jadi liang roma yang tersumbat. Itulah dia kesan pencemaran. Sebab tu kenapa bila kita cerita pasal penuaan, semua ciri-ciri ni ada. Sebab apa? Penuaan kan berpunca daripada kesan matahari dan juga kita punya persekitaran kan, radikal bebas tu tadi. Okey. Kalau kita lihat kepada dekat sini kan, kesan pencemaran ni betapa dia memberi kesan sampai ke akar umbi. Okey, kita punya sampai ke rosak kita, sampai ke DNA. Okay, itu yang menyebabkan dia penuaan kulit. Apabila kalau kita lihat segala karbon, toksin, toksid, okay, UVA, apa semua, metal, apa-apa sajalah yang berlaku dekat kita punya persekitaran kita, okay, dia punya benda tu semua akan masuk, berjalan hingga ke dalam kita punya kulit. Lepas tu dia akan mendapat yang dipanggil sebagai tekanan oksidatif. Tekanan oksidatif tu apa tahu? Macam contoh kita punya, kalau katakan kita pergi dekat tepi pantai,
kita berpanas-panas. Lepas tu nanti bila kita balik, kita akan rasa muka kita merah macam udang kena bakar. Lepas tu, selepas beberapa hari dia jadi merah, dia jadi hitam. Itu yang kita katakan dengan tekanan oksidatif. Maknanya, apabila apa oxidation take place, dia macam, alah, senang cerita macam kita kupas apple, kita belah dua, lepas tu kita biarkan dia terangin macam tu, apple tu mesti akan rosak. Macam itulah yang nak dikatakan persekitaran kita yang rosakkan benda tu. So begitu juga apa yang berlaku pada kita dan juga sel-sel kita dirosakkan sehingga ke kita punya kulit. Sebab itu sekarang ni, trend yang sekarang, Lysol ni, semua dia punya ingredient, dia ada mengandungi C2A complex ni. Okay, dia memang trademark. C2A complex ni takkan jumpa dekat mana-mana sebab memang kita dah cop mohor dia. Okay, hanya kita je yang boleh guna. Okay, dia ni dia adalah bahan yang berpaten, okay, dia memang terbukti menghalang pencemaran, okay, dia menghalang kulit kita daripada berlakunya pencemaran, dan dia juga datang bersama dengan teknologi nano yang termaju, okay. Jadi dia rangsang kita punya kuasa pertahanan kulit tu, maksudnya kita punya kulit ni dekat atas kali ni sebenarnya kita ada dia punya pertahanan semula jadi kulit kita. Dia memang ada macam skin barriers, dia macam perisai tau. So, perisai ni yang nak kena kuat. Kalau perisai ni tak kuat, dia takkan boleh melindung sehingga ke dalam. So, C2A complex ni dia rangsang supaya perisai kita jadi semakin kuat, semakin tebal, semakin kuat, okey? Supaya kita boleh menghalang pencemaran daripada masuk, menyerap sehingga ke kita punya dalam kulit. Okey. Jadi apakah yang C2A complex ni tadi buat? Dia pertamanya dia akan halang penyerapan pencemaran. Pencemaran tak dapat masuk hingga ke dalam kulit kita, lalu dia tidak boleh nak rosakkan kita punya sel dan juga DNA kita. Okey, DNA punya sel. Okey. Lepas tu dia rangsangkan seluloid autophagy. Okey. Seluloid autophagy ni adalah macam dia photostat sel. Photostat dia hasilkan lagi sel-sel kita tu kan. Okey, dia rangsangkan lagi. Lepas tu dia teguhkan detoksifikasi sel. Okey, dia ni kan C2A complex ni kan dia ada satu mekanisme yang macam yang bijak, yang mana dia gunakan dia macam sebagai contoh, dalam sebiji buah, bila dia rosak, dia mula rosak, dia bukan rosak semua kan. Okay, dia hanya rosak dekat satu bahagian aja. So, apa yang kita buat adalah bahagian yang rosak tu aja kita buang. Okay, yang lebih tu kan kita boleh makan. Betul tak? So, macam tu juga yang berlaku dengan kita punya sel. Okay, so dia punya teknologi C2A complex ni, dia bijak. Dia bijak sehingga kan dia hanya membuang, kalau katakan sel tu rosak, katakan seperti macam contoh buah apple lah, sel kita macam buah apple. Ada banyak buah apple. So, kita tengok sana sini rosak. Tapi kita tak buang semua. Kita hanya potong satu biji apple, kita hanya buang dekat bahagian yang rosak tu saja. Macam itulah dia punya fungsi. So, saya harap anda semua boleh faham ya. Okay. Kalau tengok dekat sini, nampak muka dia kusam. Okay. Tapi selepas dia pakai C2A complex, sekali lagi saya ulang ya. Nampak carbon apa semua membuatkan kulit muka kita nampak kusam kan dan tak cantik. Tapi apabila dia gunakan C2A complex tadi, tu yang dia memberi 4 kesan selain daripada dia sedarkan kita punya kuasa pertahanan kulit dan kuatkan dia. Macam dia bangun, wake up. Okay, so dia kuatkan lagi kita punya perisai tu tadi. Sebab itu dia mampu melindungi kita punya kulit. Lepas tu dia detox, dia buang mana yang rosak aja. Dia tak buang semua. Maknanya kita masih ada sel banyak. Sebab bayangkan kalau sikit punya pasal apple tu kita buangkan dia. So maknanya kita jadi semakin sikit. Betul tak? So kita kan kalau nak muda, kita nak cantik, kita perlu ada sel yang banyak dan sel yang sihat. Okay. So ni ada dia punya teknologi yang bijak tu ya. Okay, so lepas tu dia memperbaiki. Maknanya mana yang rosak tadi tu dia repair lah balik. Lepas tu dia kuatkan balik. So supaya
Ingat tadi cellular autophagy tadi tu, dia photostat lagi banyak, dia beranakkan sel-sel yang baru. Okey. Apakah C2A complex ni tadi? C2A complex ni dia terdiri daripada 6 ekstrak ni. Nampak? Dia ada ekstrak the nettle, pudina ni ataupun akar peona, apa ni, sofruticosa, okey, yeast, ekstrak akar Atelia officinalis, ekstrak bunga arnica dan juga bunga Tila cordata. Okey, keenam-enam tumbuhan ni dia gabungkan, dia jadi satu ingredient, kemudian dia teknologi nano dia salutkan, okey. Dengan teknologi nano maknanya dia dekat dalam kapsul. Dalam kapsul nano. Okey, kenapa dia boleh masuk dekat dalam kapsul nano? Okey, apa perlunya selain daripada C2A complex ni? So kenapa kita perlukan kapsul nano ni tadi? Okey, sebab supaya kapsul nano ni tadi dia bolehkan penyerapan masuk sampai ke dalam. Okey, sebab dia ada 80 nanometer saiz zarah nano ni. Dia sangat-sangat halus daripada kita punya rambut, ya. So kalau yang biasa-biasa, okey, produk yang biasa-biasa tanpa teknologi nano ni, dia punya serap cetek. Masalahnya dia belum lagi sempat masuk dekat dalam, dia dah pun disejatkan. So dia tak boleh nak lembabkan dan nak hantarkan khasiat tu sehingga ke dalam kita punya kulit. Manakala bila dia pakai nanoteknologi, dia membuatkan penyerapan tu jauh dengan lebih dalam. Okey. Ini adalah rangkaian specialist care yang kita ada. Semua yang ketiga-tiga anda nampak ni, dia memang mengandungi C2A complex. Okey. Yang pertama, kita ada Perfect Care Massage Cream. Okey. Perfect Care Massage Cream ni dekat dalam tube yang begini. Okey. Dia ni yang bagusnya kalau kita picitkan dekat tangan kita. Okey. Kalau kita picit dekat tangan, kita boleh nampak dia punya kapsul yang warna pink, warna apa semua tu, mula-mula bila kita mula-mula sapukan dia, warna dia memang putih pekat. Okey, tapi dia ni ada emulsification technology. So, apabila dia kita sapu, kita macam kalau dekat muka kan, kita keep on gosok dia, badan kita kan ada haba. Apabila badan kita ada haba, dia akan cairkan krim ni. Emulsification technology dekat dalam ni, emulsification process. So, apabila kita dah lama-lama gosok dia, lepas tu kita akan nampak warna dia akan jadi semakin jernih. Okey, bila warna dia semakin jernih, dia semakin licin. Okey, macam tadi dia berat. Yang ni dia dah jadi semakin licin. Jadi, apabila dia jadi semakin licin, bila kita nak glide, kita nak urut muka, dia lebih baguslah. Okey. Saya tak pasti kalau mungkin ada di antara anda semua yang pernah mungkin pergi ke salon dan sebagainya untuk buat facial ke apa ke kan. Kadang kalau dekat salon, kalau kita tengok yang dia pakai itu kebanyakannya macam benda tu dia macam bertindak sebagai medium aja tau. Macam nak untuk senang supaya dia urut. Tapi Elasa punya range produk kan, daripada kiranya daripada dia punya datuk nenek moyang, mak bapak turun ke cucu cicit apa semua tu, dia memang functional product. Maksudnya biasanya kalau dekat luar, contohlah setakat cleanser, toner, moisturizer tu semua biasa-biasa je. Okay. Kalau ada pun yang bagus ialah dekat dia punya serum atau dekat dia punya mask. So kita kena buat rajin buat treatment dan sebagainya. Tapi kalau dekat Elasa, semua produk dia, jenis dia memang ada C2A complex, memang ada bahan-bahan yang mahal-mahal dekat dalam tu. Okay. So daripada permulaan kita berjaga kulit kita tu, kulit kita memang dah dapat khasiat yang baik daripada bahan-bahan yang baik untuk kulit. Okey. Jadi apa dia punya kebaikan mengurut muka ni? Kebaikan mengurut muka ni ada banyak yang selalu saya ajar dekat dalam mastering class. Okey. Selain daripada dia boleh melancarkan peredaran darah, dia boost kita punya
microcirculation dekat dalam kita, dalaman kita. So apabila dia boost kita punya microcirculation, krim tadi tu bukan hanya memberi lembapan kepada kita punya kulit, tapi dia juga merangsang kita punya peredaran darah dan peredaran mikro. Jadi selepas itu, apa saja pun krim yang kita pakai, kita memang akan nampak kesan dia dengan baik. Okay, so biasanya kita padankan massage cream ni tadi dengan EB Plus ataupun EB. Okay, biasanya kita masa bila kita gunakan massage cream ni, selepas kita dah cuci muka bersih-bersih, dah pakai apa macam-macam lah dekat muka kita, baru kita urut muka, sebab kita tak boleh urut muka dekat kulit yang kotor. So kita kena kita kan nakkan krim yang bagus ni absorb, penyerap sehingga jauh ke dalam kulit. Jadi kita mesti pastikan kulit kita dah memang dibersihkan, dah tak ada apa-apa lagi kekotoran, supaya massage cream tu tadi khasiat dia dapat masuk ke dalam kulit. Okay, so siapa yang sepatutnya pakai massage cream ni? Sebenarnya semua orang pun patut pakai massage cream ni, kecuali orang yang memang ada kulit muka yang sangat berminyak. Sangat berminyak dalam erti kata berminyak ni dia ada macam-macam jenis orang, dia memang macam-macam, ada peringkat dia. Ada yang memang berminyak tapi bukanlah begitu berminyak. Ada orang yang berminyak tapi sampai nampak macam kulit limau, dia punya liang-liang roma terbuka tu. Okay, so kadang yang terlampau berminyak ni kan, dia memang tak boleh diurut. Sebab apa? Dia akan tambah lagi lembapan dan juga minyak. Dia akan rangsangkan lagi minyak untuk keluar. Jadi tak sesuai. Siapa lagi yang tak boleh urut? Orang yang ada masalah jerawat yang bukan kaleng-kaleng tu, jerawat batu tu, tahu. Jerawat batu tu memang tak boleh langsung. Siapa lagi yang tak boleh urut? Orang yang ada kulit yang sangat sensitif. Tak boleh urut. Macam mana? Langsung tak boleh pegang. Ada banyak aja, okey. Orang-orang yang ada kulit yang sangat sensitif sebenarnya langsung tak boleh disentuh sebab terlalu banyak yang pakai produk yang tinggi dengan chemical. Okey, jadi kulit dia tu macam dah bogel dah kena siat dah. Okey, tak ada lagi dah tak ada lagi dia punya perisai dia tu. Okay, so macam mana kita pakai? Kita dah urut, mesti pastikan selepas kita urut tu sama ada dengan tangan ataupun dengan EB Plus. Okay, selepas tu kita mesti nak kena cuci. Okay, dia ni bukan lift on. Okay, dia bukan lift on skin. So dia kena bilas. Bilas tak payah bilas pakai foam, bilas je biasa dengan air. Bilas lightly aja. Buangkan dia. Okay, so apakah kesan dia selain daripada bila kita dah urut mengikut stroke kita punya otot kulit, dia boleh tegangkan. Lepas tu lembapan tadi dia mampu lembapkan kita punya kulit. Apabila kulit kita lembap, automatik kulit kita memang akan nampak cerah. Okay, so selain daripada tu dah urut semua tu, pada masa yang sama dia juga boleh bantu baiki semula kita punya DNA dan juga dia rangsang penghasilan kolagen. Okey, apabila kolagen kita kuat dan cukup pada kulit kita, maka kita akan ada kulit yang tegang. Okey, alright, itu adalah untuk massage cream. So anda boleh lihat dekat sini. Okey, bila kita dah sapu, yang biji-biji merah tu, bila kita sapu nanti dia akan pecah. Dia akan pecah. Itu yang dia akan keluar ginseng, sebab dekat dalam tu ada ginseng dan vitamin E. Jadi sebab tu kenapa kulit kita memang boleh jadi sangat cantik. Okay, kalau kita rajin buat ni. Especially orang yang macam penuaan, yang macam umur 40-50 tahun ke atas tu kan, dia dah boleh buat selang sehari. Ataupun kalau kita tengok ada juga orang yang macam menjaga kulit dah umur 60 lebih macam tu kan. Kalau kulit dia jenis kering, kendur sebagainya, sebenarnya hari-hari pun boleh buat. Okay, alright. Kalau tak ada, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Okay, kalau dah azab sangat tu, tak boleh nak buat, tak ada masa nak buat, sebulan 2 kali. Boleh? Kalau sebulan 2 kali pun tak boleh, susahlah nak cerita pasal awet muda. Okay, alright. So kita boleh tengok dekat sini. Okay, sebelum kita sapukan krim urutan tu, kulit tu dia nampak macam tak berapa nak fair, dia macam nampak berkerak sikit. Tapi lepas tu, selepas dia sapu, dia nampak lebih tegang dan juga lebih licin. Okay, so kita
habis kepada massage cream, kita pergi kepada ciri-ciri cleansing milk. Okay, ini dia cleansing milk ni. Okay, extra gentle cleansing milk ni. Okay, kalau anda beli cleansing milk ni, anda dapat dia punya log ni dekat sini. Benda ni jangan dibuang, okay? Sebab benda ni bila dah pakai, cekak balik leher dia supaya dia tak ada tertekan. So, bila macam ni, kita tak payah nak pump dekat dalam botol kecil untuk bawa pergi travel. Kita bawa aje benda ni. Okay? Right? Bila nak pakai, baru je kita tanggalkan dan pumpkan dia. So, dia punya cekak leher ni jangan dibuangkan. Alright. So, okay. Ini adalah selalu topik yang saya suka nak ingatkan. Sebab saya tahu topik ni adalah topik yang paling majoriti orang tak nak peduli produk ni. Okay? Cleansing milk. Sebab saya boleh jamin lah ramai orang yang akan cakap kenapa saya perlu pakai cleansing milk. Kan saya dah pakai cleansing foam. Betul tak? Okay, lepas tu dan mungkin ada juga orang yang cakap kulit saya dah memang berminyak. Cleansing milk ni berminyak. So kenapa saya nak pakai? Okay, saya ceritakan dengan anda. Okay, sebab dekat luar tak ada siapa yang nak bagi tahu anda kenapa pakai cleansing milk. Cleansing milk ni, okay, sebab kita punya kulit kan ada liang pori-pori dia panggil pori-pori kulit kan, liang roma kulit kita. Dekat liang roma kulit kita itulah terdapatnya dan tertakungnya minyak peluh kita, persekitaran kita, atmosfer kita yang tak bersih tu, habuk, debu, partikel zarah dan sebagainya. Campurkan pula lagi kita punya pelembab, kita punya sunblock, kita punya foundation, makeup, segala-galanya ada 1001 macam dekat atas kulit kita. So, bila kita ni di dalam negara yang bercuaca panas, especially sekarang, kita punya liang roma akan terbuka dengan lagi besar. Bila liang roma terbuka dengan lagi besar, masalah dia boleh cuci muka dengan pakai buih pencuci muka. Tapi buih pencuci muka, dia hanya dapat bantu bersihkan yang kat permukaan kulit. Tapi yang dekat dalam liang roma kulit kita tu, dia tak dapat masuk. Dia tak dapat bersih. So, yang kat dalam liang roma ni, kalau dia tak dapat dibersihkan, itu yang mula-mula kita akan dapat jerawat nasi. Ataupun kita panggil sebagai milia ataupun whiteheads. Okay? Lepas tu, lama kelamaan, dia jadi proses oksidasi, dia dah kena terangin macam tu, dia akan jadi hitam. Dia akan jadi mengeras. So, dia akan dari sana, blackheads ni, saya pasti semua orang tahu sebab semua orang ada. Blackheads ni, ini adalah sebenarnya kepala kepada kita punya jerawat. Okay, so kita tak nak benda ni. Sebab blackheads kalau ada confirm, kita tak kena gaya memang kita ada jerawat. Atau lagi teruk jerawat batu. Okay. So dekat sinilah sebenarnya cleansing milk ataupun langkah yang nombor 1 sekali sebenarnya dalam penjagaan kulit untuk kulit awet muda adalah cleansing milk. Sebab cleansing milk ni tadi dia akan masuk dekat dalam kita punya liang roma kulit muka kita dan dia dissolve ataupun dissolve cakap apa dia larutkan semua kita punya kekotoran yang tersumbat dekat dalam kita punya liang roma kulit tadi tu, barulah kita punya liang roma kulit bersih. Apabila liang roma kulit kita bersih, kita takkan ada liang roma yang tersumbat, maka kita pun tak akan ada jerawat ataupun biji-biji jerawat. Cuba anda sentuh anda punya kulit muka, ada rasa ke dia halus ke ataupun ada rasa macam pasir-pasir? Ataupun mungkin rasa macam batu kerikil semua ada dekat muka kita. Okey. Jadi sebab tu kenapa kita perlukan cleansing milk ni? Pertama. Yang keduanya, untuk mereka yang mempunyai kulit kering ataupun kulit penuaan, anda tahu kan kalau sabun tu sifatnya banyak alkali, buih pencuci muka tu kita tu kan sabun, betul tak? Jadi macam mana bagus pun lama kelamaan apabila kita pakai, dia akan membuatkan kulit kita menjadi kering. Jadi bayangkan kalau kita ni dah memang daripada zaman muda-muda kulit kita jenis kering, yang mana kita memang terdedah kepada masalah cepat tua, cepat penuaan. Okey, bayangkan kalau kita tak pernah pakai cleansing milk, kita hanya cuci pakai cleansing foam.
maka bertambah-tambahlah lagi, bertimpa-timpalah lagi masalah kekeringan kulit kita, lagi cepat kita nampak penuaan. Sebab tu cleansing milk ni tadi akan selamatkan kita punya kulit. Sebab pertama sekali dia punya langkah adalah membersihkan kulit, tapi dia pada masa yang sama dia bagi lembapan pada kita punya kulit. Apabila kulit kita lembap, kulit kita tak lagi kering, dia juga bukan sahaja mengelakkan kita daripada masalah kedutan, tapi juga daripada masalah pigmentasi. Sebab kulit yang lembap, matahari ataupun UV tak boleh makan kulit yang lembap. Macam api lah. Api, dia kan tak boleh bakar kain ataupun kertas yang lembap. Betul tak? Macam itulah dia punya uh, kaedah dia yang saya nak boleh terangkan kepada anda. So sebab tu cleansing milk ni sebenarnya penting. So cleansing milk ni tak payah pun kita pakai waktu pagi. Maksudnya kita pakai macam petang. Macam sekarang ni, tadi kita balik kerja ke apa ke, ataupun kita keluar, kita terdedah kepada luaran kan, kotoran dan sebagainya. Kita balik, kita bersihkan sebelum kita tidur. Okay? Alright. So kita hanya pakai satu hari sekali je. Tak perlu pakai banyak-banyak. Okay? So make sure kita pakai dengan tangan yang kering dan kulit yang kering. Okay? Jangan basahkan. Tak mau campur air. Okay? Kita hanya pakai dengan tangan yang kering dan kulit yang kering. Okay? So kita usapkan pada seluruh kulit muka kita. Jangan lama-lama sebab kita bukan nak massage muka. Kalau kita buat lama-lama, takut massage cream ni tadi diserap balik masuk dekat dalam kita punya kulit sampai kering kan. Maknanya dia dah masuk dekat dalam. So kita hanya bersihkan saja macam tu. Lepas tu kita ambil kita punya sponge ke ataupun kita punya facial wipe ke. Dan kita basahkan. Kemudian kita hanya wipe offkan dia sahaja. Dan baru kita ambil air, basahkan muka. Kemudian kita gunakan cleansing foam. Itu sebab kenapa cleansing foam tu dia panggil sebagai double cleanser. Sebab apa? Dia sebenarnya pakai kali kedua selepas kita pakai cleansing milk. Boleh faham? Faham kan? Okay. So, lepas ni kena praktikkan lebih pakai cleansing foam. Ya. Alright. So, macam ni lah macam mana cara kita pakai. Tapi saya tak payah tunjukkan. Semua anda tahu memang kita pusing the whole face. Langkah dia senang. Langkah dia takkan salah punya. So, pusing aja. Sebab dia bukan macam kita nak buat massage dan sebagainya. Kita hanya nak ratakan dia. Okay. So, dengan kita punya extra gentle. Kan namanya pun extra gentle kan. So, maknanya dia boleh je digunakan untuk bersihkan kita punya makeup dekat kelopak mata. Okay. Kan kita ada mascara ke apa benda, eyeshadow ke semua. Bersihkan elok-elok. Okay. Gunakan kapas dan wipe off. Sebab sekarang ni banyak makeup yang high pigmented. Pakai memang cantik. Tapi kalau tak jaga, tak cuci dengan betul, muka memang macam berbelang-belang sana sini. Mungkin mata panda ke apa semua kan. Sebab colour dia tu dah masuk dekat dalam kita punya, dia dah sebati dengan kita punya kulit. So sama ada lipstick ataupun eyeshadow semua tu yang high pigmented tu semua, kita bersihkan dulu. Kita boleh pakai gentle cleansing milk ni sebagai okay. Kemudian habis kepada cleansing milk tu, kita ada broad spectrum SPF 50 PA+++++++. Okay. Apa yang istimewanya? Okay, dia ada 8 kali penapisan, okay, dan juga sistem pertahanan. Okay, dia punya produk ni sebenarnya halus saja, smooth. Okay, kalau sebelum pakai pastikan kita goncang. Okay, goncang sebab dia ada bunyi macam guli tu kan. So maknanya dia nak suruh kita goncang. Apa jadi kalau kita tak goncang? Sebab biasanya kalau kita tak goncang nanti yang akan keluar tu minyak dia dulu. Okay, sebab dia kan dah terasing kan minyak dengan krim kan. Jadi nanti dia tak balance. So kita make sure kita kena goncangkan. Okay. Kalau anda ni sayang kulit muka anda memang bercita-cita nak dapat kulit yang lebih muda daripada usia, ini memang jangan tinggalkan. Hari-hari pakai. Sebab hari-hari kita kan terdedah kepada cahaya matahari kan, ataupun jangan kata matahari je, macam ni macam lampu-lampu macam ni, ataupun kita pergi kalau kita pergi kan Elkan HQ kan ada lampu projektor tu pun teruk tu. Okay, dia memang sangat tinggi dia punya radiasi dia, dia membuatkan kita lagi cepat penuaan, kuat dia punya cahaya tu. So benda-benda yang macam itulah yang kita kena ni. Sebab tu UV ni tak semestinya kita pakai pada waktu pagi. Mungkin kita dah pakai
balik kerja ke apa ke, kita dah pakai, kita dah bersihkan muka kita semua, lepas tu ke kita nak pergi keluar. Okay, kita tahu tempat tu, kalau kita keluar, maknanya tempat tu mestilah tempat terang, betul tak? Bukan kita nak keluar tu maknanya kita pergi dalam hutan, tempat cuaca apa, environment yang segar je. Tak, kita kan keluar ada banyak lampu. Semua kita boleh pakai benda ni. Okay, right. So, every time, setiap kali kalau katakan bagi muslimah yang ada solat Zuhur, solat Asar kat luar kan, okay, dah selepas kita cuci muka elok-elok, bersih-bersih tu, kita reapply. Okay, reapply. Sebab matahari sekarang ni sangat kuat. Okay, so bayangkan saya pun dah kena sunburn dah tadi sekejap aja dalam pukul 5 lebih tadi, bila kita dah siap cuci muka, tapi antara 5 lebih ke pukul 7 tu dia dah patch dah the whole face dekat sini, dah memang pedih dah, sentuh pun tak boleh. So macam itulah betapa pentingnya kita punya produk, okay, untuk kita gunakan bagi melindungi kita punya kulit. Sebab sama ada kalau kita terkena UVA, kita terkena UVB, semua pun berisiko. Kalau UVA tu dia membuatkan kita penuaan, okay? Kalau UVB tu dia masuk sampai dalam, lagi dia kacau kita punya pigmen kulit, dia buatkan kita jadi gelap, jadi sunburn dan sebagainya. Okay? So, jangan lupa pakai UV sunscreen ya. Alright, dan dia juga adalah produk yang bebas alkohol. Okey, mari kita tengok sistem kadar penghadang matahari ni. Okey, senang aja. Nanti kalau anda baca susah pula nak ni. Saya terangkan dengan cara yang paling mudah. Sebagai contoh, setiap orang kan, kita punya kadar kulit kita terbakar tak sama tau. Depends. Orang yang kulit lebih cerah, dia selalu lebih cepat terbakar. Kalau orang yang berkulit lebih gelap, dia lebih tahan sebenarnya. Dia sebab dia ada banyak pigmen. Pigmen ni sebenarnya bukannya pigmen ni bukan tak bagus tau. Dia bukannya buat kita ni nampak ada corak sana sini, tak ada. Dia juga bagi kita perlindungan kita punya kulit. Sebab kenapa pigmen tu keluar? Sebab pigmen tu keluar ada sebab adanya UV pada persekitaran kita yang kulit kita nak lindungi, okey? Jadi, kalau anda tengok kan rata-rata kebanyakannya, kalau kaum Cina, dia lebih tak tahan kepada kepanasan. Mereka lebih cepat, masa kulit dia cepat merah. Tapi kalau kulit kaum India, dia lebih tahan. Okay? Sebab dia ada banyak pigmen yang boleh melindungi dia punya kulit. So, kenapa saya cakap kadar terbakarnya kita punya kulit berbeza. Okay? Kalau kulit kita lebih cerah, mungkin dalam masa 5 minit kita dah boleh terbakar kulit kita. So orang yang berkulit gelap dia lambat sikit, mungkin 20 minit ataupun mungkin setengah jam apabila dia terdedah. Ini yang saya maksudkan ni adalah kita terdedah kepada matahari ataupun radiasi UV di dalam keadaan kulit muka kita tak ada apa-apa. Okay, so contoh, kalau katakan kita ni jenis yang macam sekejap aja kulit sensitif, sekejap je kita punya kulit boleh jadi sunburn. Bagi contoh, kalau katakan kita dalam 10 minit kita punya kulit terbakar. Okay, for example, kita katakanlah kita sapu SPF 20. Okay, SPF 20 tu contoh dia, kalilah dengan 10 minit kulit kita memang dah boleh terbakar. Maknanya SPF 20 tadi tu dia boleh cover kita punya kulit sampai 200 minit ataupun 3 jam. 3 jam kan? Sedangkan kita keluar dekat luar berapa jam? 8 jam ataupun lebih daripada tu kan, matahari dah start awal pagi kan sekarang ni. So yang ini specialist UV sunscreen ni dia kan ada 50 SPF 50, maknanya dia boleh tahan lebih lama. So kirakanlah SPF 50 kali dengan 10 minit contoh. Okay, kadar terbakarnya kulit kita dapat berapa ratus minit. Daripada sana kita convertkan kepada berapa jam. Okay. Alright, so okay, walau bagaimanapun penghadang matahari mestilah diulang sapuannya sekurang-kurangnya setiap 2-3 jam. Sebenarnya sebaiknya adalah memang kalau kita sapu setiap 2 ataupun 3 jam untuk pastikan. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita dah sapu, tapi bila kulit muka kita berpeluh, kita dah lap dengan tisu ke semua kan, mungkin dia dah hilang. Sebab tu the best untuk orang perempuan, okay, waktu Zuhur tu solat tu dah cuci muka, apply. Masa waktu asar tu pun macam tu juga, apply lagi ya. Alright, so yang ini
Kalau saya nak explainkan dekat anda, dia nampak macam susah sikit nak faham. Okay, so yang asalkan anda faham dia punya kadar sistem dia punya kadar sistem perlindungan dia, macam kita punya dia punya PA+++ tu kan, maknanya dia ambil daripada kaedah macam mana kegelapan pigmen berterusan ni tadi, persistent pigment darkening ni tadi. Okay, so ujian ni memang dia menggunakan, dia test dengan radiasi UVA lah, UVA yang buatkan kita penuaan tu kan. Okay, untuk menjadikannya gelap berterusan. So kulit menjadi perang kekuningan, dia dah bertukar warna kan. Okay, so kita punya yang bawah sekali tu 16 or higher PA++++. Okay, maknanya dia punya protection lebih lama berbanding dengan yang lain. Dia punya jam tu lebih lama ya. Okay, alright. So sinaran UV memang menyebab 90% kulit matang lebih awak. Itulah pasalnya. Okay, kita kena beringat sebenarnya UV ni sangat penting dalam penjagaan kita punya kulit. So okay, kita dah cakap tadi pasal massage cream, kita dah cakap pasal cleansing milk, kita dah cakap pasal UV protection. So sekarang kita cakap pasal Deep Care Clarifying Lotion. Deep Care Clarifying Lotion ni adalah satu lagi produk yang amazing yang kita boleh praktikkan setiap hari, yang kulit kita sebenarnya perlu. Okay, nampak tu, Deep Care Clarifying Lotion ni dia sebenarnya satu lotion yang gentle exfoliation. Okay, dia tanggalkan kita punya sel kulit mati tanpa menggosok dengan kasar. Kenapa? Sebab biasanya bila kita cerita pasal nak tanggalkan sel kulit mati, kita bercakap pasal scrub. Betul. Tapi masalah dia adalah scrub ni bukan tak bagus. Okey je. Tapi kadang-kadang kita sebagai pengguna biasa, kita tak pandai nak bezakan scrub tu tau. Sebenarnya dia punya beads tu ataupun dia punya partikel biji-biji dia tu pun ada dia punya kualiti tersendiri. So kita boleh tahu sama ada dia bagus dia bulat ke ataupun dia macam ada macam potongan yang macam tajam-tajam ke apa ke kan. So itu semua kita kena tahu. So kadang-kadang scrub ni kalau salah pilih, dia boleh dalam buatkan kulit lagi jadi sensitif ataupun kulit jadi lebih kering, rosak dan sebagainya. Sebab scrub kadang dia datang dalam in cream form, kadang-kadang dia datang in gel form. Okay, so kadang-kadang dia dia datang macam dengan scrub sahaja macam tu. So depend pada kulit kita tau. Kalau kulit kita jenis yang macam cepat sensitif, kita bukannya boleh. Kadang ada tu jenis datang dengan sekali dengan foam, dengan buih. Okay, dia akan mengeringkan kulit. Kalau orang kulit sensitif memang tak boleh pakai. So dia ada banyak dia punya masalah di sana sini. So kita susah nak cater kepada semua orang kan. Orang yang ada dekat dalam ni pun ada kulit yang berbeza-beza, betul tak? So yang ni Deep Care Clarifying Lotion ni memang confirm tak akan ada masalah, semua orang pun boleh pakai, dia tak akan causekan sensitif dan sebagainya. Okay, so apa yang kita buat adalah kita hanya ambil kapas, lepas tu kita hanya letakkan beberapa titik pada kapas, kemudian kita usap pada seluruh kita punya kulit muka dan kita boleh tengok kesan daripada kapas kita tu. Okay, memang boleh nampak lah keluar segala kerak, daki, jelaga semua ada dekat sana. Okay, sebab produk ni memang sangat bagus. Dia memang nak buang kita punya sel kulit mati. Boleh faham? Okay, kenapa kita perlu buang sel kulit mati? Okay, saya nak explainkan dengan anda dengan cara yang lebih senang supaya anda boleh faham. Okay, kita ni kan kita sentiasa dekat dalam badan kita, proses badan kita kan, dia memang sentiasa keluar sel yang mati. Okay, macam ni, seperti pokok, kulit kita sentiasa bekerja untuk kupas sel kulit yang lama bagi memberi ruang kepada sel kulit yang baru. Macam pokok lah tu dia kata. Okay, kadang-kadang kalau orang yang biasa buat gardening kan, kita kan akan kena trim daun yang macam dah rosak. Kenapa kita kena trim daun yang rosak? Supaya zat daripada batang pokok tadi dia tak buang masa pergi dekat tempat yang dah memang rosak tadi tu. Okay, dia boleh pergi ke tempat yang lain. So kenapa? Maknanya dia akan sentiasa ada daun yang mati, lepas akan keluar daun yang baru. So macam tu juga dengan kita punya sel. Okay, kita punya sel ni sebenarnya dia akan keluar banyak lapis dekat kita punya permukaan kulit. Kulit badan ke, kulit muka ke, semua sama. So dia akan keluar
berlapis-lapis dengan begitu banyak. Okey. Masalah dia adalah bila dia terlampak, dia punya fungsi sebenarnya sel mati ni kita tak boleh buang dia semua, kita tak boleh nyahkan dia semua sebab dia sebenarnya perisai untuk kita punya kulit, dia melindung kita punya kulit. Tapi bila dia terlampau banyak, terlampau tebal, menimbun-nimbun, dia jadi masalah sebab kulit kita akan terasa kasar, kusam dan dia akan buat kulit kita jadi cepat penuaan. Jadi sebab tu kita sekurang-kurangnya kita nak kena buang lah, nak kena buang semua, okey. Yang mana yang kita perlu, okey, selapis demi selapis, selapis demi selapis. Tapi dan dia memang buang bukan maksud dia hilang, tapi dia memang akan tetap ada juga naik, naik, naik. Tapi sekurang-kurangnya yang makin naik ni adalah sel yang baru proses minggu lepas ataupun bulan lepas. Bukannya yang naik ni adalah yang bertimbun-timbun ni sel yang dah beberapa tahun yang lepas. Okey? So kita tak nak macam tu. Jadi dia memang kita kena keep on buang supaya yang baru akan naik atas. Buang yang atas, yang baru naik atas. So, baru kita dapat kulit yang segar, kulit yang cantik. Okay? Itulah dia punya fungsi. Macam kenapa kita perlu bersihkan kita punya sel mati. Okay? Jadi disebabkan dia ni satu lotion yang sangat lembut yang boleh dipakai untuk semua jenis kulit, maka kita boleh memakainya setiap hari sejurus selepas kita cuci muka kita bersih-bersih, kita dah boleh sapukan, bersihkan. Jadi dia boleh keluar segala, katakanlah kalau tadi ada kesan-kesan pembersih yang tak begitu bersih, kita dah boleh double, triple confirm muka kita dah bersih. Selepas tu barulah kulit kita bersedia untuk menerima toner, moisturizer dan sebagainya. Okay? Right. Okay, nampak sini manusia menglepaskan antara 30,000 dan 40,000 sel kulit mati setiap minit. Dia sentiasa ada, okay? Right, sebab kita kan, badan kita semua kan terdiri daripada sel. Okay, right. So, berapa banyak sel kulit mati terkumpul pada permukaan kulit kita? Okay. Bila dah terlampau banyak, bertepek-tepek, macam itulah jadinya. Tengok dekat sini. Bagi illustration macam mana cara kalau kita, kalau anda tengok dekat sini kan. Okay, tengok atas permukaan kulit tu. Sel kulit matilah tu. Kita kena bersihkan, buang dia. Barulah dia nampak elok. Okay. Lepas tu, jika dia terkumpul di permukaan kulit dan tak diperbaharui, dia buatkan masalah yang roma tersumbat lah, bintik tu. Segala masalah akan terkumpul dekat kita punya permukaan kulit. Okay? So, sebab tu betapa pentingnya. Bila kita dah buang semua tu, barulah kita nampak flawless. Okay. Liang roma kita, okey, apabila sel mati pun bertimbun, liang roma besar atau liang roma tersumbat dengan campuran sel mati dan minyak yang menyebabkan bintik hitam dan juga bintik putih. Ini pun sebabkan sel-sel mati yang menyebabkan macam tu. Itu pasalnya kadang-kadang kita rasa kulit muka lebih kurang aja dia punya kasar dengan kulit kaki kan. Okey. So saya pasti ramai juga dekat sini yang memang menjaga anda punya kulit muka kan. Sebab apa tahu? Sebab tu kadang-kadang orang cakap skincare ni dia macam ketagihan tau. Kenapa dia ketagihan? Sebab kita boleh nampak beza dia bila kita pakai dengan kita tak pakai. So sebab tu kita akan jadi ketagihan. Kalau tak cuci muka memang rasa susah nak tidur. Rasa macam ada benda tebal bertepek dekat muka kita kan. Okey. So, kita lihat kat sini kenapa pengelupasan tu penting. Tadi kita dah cakap, dia buang sel kulit mati supaya dapat rangsangkan sel yang baru dan juga apabila dah tak ada lagi benda-benda yang mengacau, dah bersih semua, jadi bila kita sapukan pelembab, kita sapukan apa saja produk, dia dapat masuk dengan menyerap dengan lebih baik. Okay? Okey, apa yang terdapat dekat dalam Deep Care Clarifying Lotion ni, kita macam saya cakap tadi, semua produk pun dia memang ada C2A complex ni tadi. Lepas tu selain daripada tu dia ada fermented pear, pear yang ditapaikan, okey, ekstrak kulit limau dan juga papaya proteinase ni tadi. Okay, so kita dah tahu tadi apakah fungsi C2A complex dan sekarang ni, yang ni adalah kenapa kita pakai penapaian pear ni tadi. Biasalah kan penapaian kan dia macam selain daripada enzim, dia kan macam boleh melepuskan, okay, dia macam mengikis, dia boleh mengikis. So sebab tu dia boleh membuangkan kulit mati supaya sel baru dapat terhasil. Lepas tu
kita ada ekstrak kulit citrus reticulata ni, okey, dia kurangkan kulit kasar dan kusam, tingkatkan kilauan kulit dan juga kecerahannya, okey. Nah, ni dia kata memperbaiki struktur corneocyte sel kulit. Okey, dia macam memperbaiki corneocyte sel kulit tu macam apa tahu? Macam kita ada banyak layer by layer kita punya sel-sel mati tu kan. Okey, contoh kalau katakanlah kita kulit tu banyak sangat kering, okey, lepas tu dia kering, dia banyak sangat layer-layer, kita boleh nampak dia punya corneocyte tu dia terjongkit macam tu. Okey, dia terjongkit dekat permukaan kulit. Dia punya sel mati tu dia macam terjongkit sebab tu kita sentuh dia kasar. Tapi bila dengan adanya kulit citrus reticulata ni, dia akan membuatkan dia perbaiki struktur corneocyte tu. Maknanya bila kita dah pakai dia tak ada macam tersongkit macam tu tau. Sel tu dia tak ada macam tu. Sel tu dia dah rata. Macam ni senang cakap. Kalau kita baru shampoo rambut kita kan meremang kan. Dia meremang lepas tu dia kusut semua kan. So macam mana rasa dia? Memang kita sentuh pun macam kita boleh rasa dia macam tak smooth. So apa yang kita buat? Kita pakai styling product. Okay, pakai styling product, pakai gel lah, pakai apa benda lah. Pakai minyak lah, apalah. Pas baru bila kita sikat, baru dia smooth. Betul tak? Rata. Bila kita urut, tak adalah dia macam boleh rasa macam kasar-kasar meremang je. Bila kita urut, dia macam tu. So, macam tu lah dengan corneocyte cell kita. Okay? Apabila dia smooth, itu yang buat kita rasa kita punya kulit smooth. Dia flawless. Boleh faham? Okay, boleh faham ke tak boleh faham? Saya pun tak boleh nampak anda kan? Okay, kita ke slide yang seterusnya. Okey, ni kajian klinikal dia menunjukkan peningkatan pada keserian kulit. Tengok wanita 30-an kan, mula-mula tak pakai, tengoklah tu macam mana. Banyak dia punya dead cell tu. Boleh tengok kan, dia punya garis-garis halus semua tu. Itulah pasalnya kalau dead cell banyak pun dia memang menyebabkan penuaan. Tapi sebab bila dah sapu benda tu, okey, ekstrak kulit mandarin ni dia yang membuatkan kulit kita jadi plump. Okay, jadi flawless mula. Alright. Ni kat orang lelaki pun macam tu. Nampak tak? Kalau orang lelaki memang biasanya kulit dia nampak lebih kasar lah kan. Tapi selepas dia dah pakai tu, nampak 4 minggu, dia pakai tangerine peel extract ni 1% aja. Okay, dia dah nampak dia punya kesan ni. So, bayangkan kalau kita selama ni put an effort, okay, untuk sentiasa pakai tiap-tiap hari, okay, kita sapukan dia, macam mana kita punya kulit. Tahu jangan main-main tahu dia punya kesan dia. Kita akan appreciate, kita akan terima kasih kepada diri kita sendiri kemudian nanti. Okey, apabila kita sampai ke satu peringkat usia, kita ni sebenarnya dah tua lah, tapi nasib baik kita tak nampak seperti usia kita. Begitulah kira-kiranya. Alright, so kita ada juga ramuan aktif ni, yang papaya proteinase ni. Okay, papai ni, okay, ni dia akan rancakkan pengelupasan dan juga meningkatkan keserian kulit. Enzim daripada papaya ni kan memang sangat baik sebab dia lembut dan juga haluskan kulit, bagikan keserian baru kepada kita punya kulit. Okay, papaya ni dia memang ada kesan dia yang begini. Okay, so sebenarnya kalau katakanlah dekat rumah kalau katakanlah dekat rumah tu ada buah papaya kan yang dah apa lembik-lembik macam tu kan, pun boleh kita jadikan sebagai mask pada kita punya kulit muka. Kita lenyek-lenyek kan dia, kita sapukan sebagai mask. Sangat banyak khasiat dia. Okey. So macam saya cakap tadi, cara penggunaan dia gunakan siang dan juga malam. Lepas kita cuci muka, letak dekat kapas, lepas tu usap seluruh muka dan kawasan mata, lepas baru kita sembuhkan penyegak ataupun sapukan penyegak. Yang ni semua nanti susah anda nak faham. Okey, tapi yang ditunjuk ni sebelum, selepas, immediately, okey, dan juga selepas 7 hari pakai, nampak dia semakin smooth. Kalau dia tak smooth, anda tengok gambar rajah dekat sebelah bawah tu, nampak tak itu dead cell? Dead cell kita yang warna oren. Tetapi selepas beberapa hari pakai, dia semakin berkurang. Tapi of course, dia takkan dapat dibuang sepenuhnya sebab kita masih perlukan dead cell dan dia memang sentiasa akan keluar. Okey, yang ni pun sama.
Nampak banyak bedak saya penuh, memenuhi. Itu yang buatkan kulit dia nampak macam menggelupas macam tu. Okay. So yang sebelah kanan sekali tu selepas 7 hari, nampak dia dah smooth sebab dah kurang sel mati. Okay. Dah habis kepada gentle exfoliator. Okay. So sekarang kita ke produk yang akhir sekali. Rejuvenating Biocellulose Mask. Okay. Rejuvenating Biocellulose Mask ni adalah mask yang seperti ini. Okay. Alright, so dekat dalam dia ada kepingan-kepingan macam ni yang kita boleh buka dan kita gunakan. Mask ni tak payah dibilas. Okay, dia macam leave in dekat kulit ya. Okay. Kenapa kita perlukan mask ni? Kenapa mask ni diintroducekan dekat dalam Elasa Market? Sebab kita tahu pasaran sekarang orang yang macam mana, hidup dekat zaman yang moden, kita banyak terdedah kepada radiasi dan kita cepat penuaan, kita cepat ada masalah penyakit dan sebagainya. Okay. So selain sebab apa? Kita banyak pendamping. Okay. Kita berdamping dengan kita punya laptop. Macam sekarang ni kita punya phone, iPad lah, segala macam benda-benda yang macam tu. Okay. So menyebabkan bukan hanya kerosakan mata, tidur kita terganggu, penyebab kanser juga tahu. Jangan main-main sebab dia banyak radiasi dan juga sakit belakang serta susah nak tidur. Macam mana tak susahnya nak tidur? Sebab bila kita nak tidur, ada je benda yang kita nak baca, kita flip-flip, kita punya social media dan sebagainya, membuatkan kita rasa bila mengantuk pun kita rasa kita susah nak tidur. Okay, sebab apa? Benda-benda gadget macam ni semua kan dia menghasilkan lampu biru. Jadi sebab tu dia merosakkan kulit. So, daripada mana datangnya cahaya biru ni? Selain daripada matahari dah tentu, tak boleh lari. Telefon bimbit dah tentu. Telefon bimbit ni kalau tak ada, rasa macam segala-galanya kurang. Macam separuh nyawa dah hilang. Okay, so komputer hari-hari tak boleh nak elak, okay, melainkan anda pilih kerjaya sebagai pesawar, petani ataupun penternak, yang tu tak payah pakai komputer. Okay, lepas tu lampu LED dan sebagainya. Lampu LED ni kat rumah, kat mana-mana pun ada kan. Okay. So, radiasi daripada benda-benda ni semua terpancar ni kan, cahaya biru ni tadi, itu yang dia mengganggu kita punya pengeluaran hormon tidur melatonin ni. Tu yang kita kalau tak cukup tidur mendorong keradangan seiring dengan pertahanan kulit yang tidak berfungsi menjurus ke arah dinyah hidrat. Okey, sebab ini dia cakap pasal mask. Mask tu maknanya untuk muka. Tapi kan bila dia cakap ni, sebenarnya kekurangan tidur mendorong keradangan ni dia apply untuk kita punya semua badan. Sebab tu kenapa tidur tu penting, supaya badan kita tak kurang radang. Apabila badan kita tidak mudah radang, kita boleh membantu diri kita mencegah dari segala-gala macam penyakit kronik berbahaya dan juga penyakit yang membawa maut. So benda tu penting Alright. So kita perlu tahu 14 jam tu kan ada yang kita gunakan tu, adakah kita terdedah kepada cahaya biru siang dan malam? Mungkin ada orang lebih daripada 14 jam kot. Nak tidur pun kita masih lagi ditemani dengan phone kita kan. So kita perlu tahu, okay, kalau kita lihat dekat sini, bagaimana radikal bebas yang kita tak boleh elak ni, yang datang daripada kita punya persekitaran dan cahaya matahari serta gaya hidup kita ni tadi, dia menyebabkan keradangan. Okay, menyebabkan keradangan dan juga kerosakan kolagen serta elastin. Tengok bulatan yang tengah-tengah tu bagaimana sel kita yang rosak cahaya biru tu tadi dirangsang pengeluaran radikal bebas tadi dan membuatkan apabila radikal bebas menyerang sel kita jadi banyak yang rosak. Jangan tak tahu yang ini pun boleh penyebab kepada kanser. Okey, apa yang terdapat dekat dalam ramuan mask ni tadi? Dia ada niacinamide, malazero, ginseng merah, phytomoisodium hyaluronate dan juga bunga cicah matricaria. Okey, dia setiap satu ni dia ada buat dia punya kerja yang tersendiri. Okey. Alright, so ada yang hidrat, menyamankan, okey, dan juga memberi tenaga, pertahanan kulit dan sebagainya. Okey. Okey, kita boleh tengok kat sini niacinamide ni ataupun vitamin B3 ni dia lindungi kulit kita daripada cahaya biru. Okey, supaya kulit kita tak rosak. Lepas tu kita ada malazero ni, tumbuhan ni daripada Korea dipanggil cobra lily ni. Dia ni memang
teknologi ni memang dah dipatenkan. Faham-faham je lah, kalau dah dipatenkan bermaksud memang confirm dia punya kesan. Okey, dia ada ramuan pencerah. Okey, dia tanggalkan melanin dan dia rencatkan juga sintesis melanin. Maknanya melanin ni kita tak nak dia aktif. Okey, sebab melanin dia kalau aktif dia akan menyebabkan kita pigmentation. Jadi dia rencatkan pertumbuhan melanin tadi tu. So kita ada ekstrak ginseng merah. Okey, ramuan ni dia memang bagi tenaga sebenarnya. Okey, pada kulit kita. Dia juga menghaluskan dan juga tingkatkan tahap kolagen jenis 1. Okey, dia juga meneguhkan kesan anti fotopenuaan. Okey, fotopenuaan ni photo aging ni adalah disebabkan oleh matahari. Okey. Lembapan fito ni tadi, biji planto asiatica ni tadi, plantago asiatica ni adalah ekstrak herba orang Korea. Okey, dia ni memang biasa dibuat sebagai pelembap semula jadi untuk tingkatkan tahap hidrasi dan membaiki fungsi pertahanan kulit. Ingat bila dia cakap fungsi pertahanan kulit tadi tu, macam saya cakap, kulit macam kain yang lembap ataupun kain yang basah, dia tak akan boleh terbakar, dia tak akan boleh rosak. Okey, melainkan kain yang kering ataupun kertas yang kering. Okey, lepas tu kita ada sodium hyaluronate. Okey, ni memang kita tahu sodium hyaluronate ni dalam banyak-banyak skincare memang dia gunakan sebagai faktor pelembap ataupun hidrasi. Okey, apabila hidrasi banyak, dia akan melindungi struktur sel, memperkuat sel dan menentang jangkitan bakteria. Okey, apa yang dikatakan dengan sodium hyaluronate ni adalah faktor pelembapan yang melindungi struktur sel. Macam contoh bila kita potong carrot atau benda-benda yang kalau terangin sekejap je dia jadi gelap, dia jadi hitam. So apa yang kita buat? Kita biasanya rendam, betul. Kita rendamkan kentang, kita rendamkan carrot dekat dalam air supaya kentang tu tadi dia kekal segar, dia tak boleh jadi hitam. Itu sebabnya hyaluron ataupun pelembapan tu penting. Okey, hidrasi tu penting sebab dia dapat lindung struktur kulit. Sel, kita punya struktur sel kita tu. Macam kentang kita jugalah tadi. Okey, dia lindung. Bila dia ada cukup banyak hidrasi, dia akan melindungi. Okey, lepas tu cica matricaria ni tadi, dia adalah sejenis herba dan daripada Asia. Okey, biasanya digunakan dalam rawatan Ayurvedic India lah. Okey, dia memang untuk memulihkan luka. Okey, dan juga dia ada German chamomile yang mengandungi antibakteria, anti radang dan juga kesan penyembuhan. Macam mana yang dikatakan dengan menyembuh luka ni? Muka saya tak ada luka pun. Memanglah luka tu tak nampak, tapi partikel ataupun zarah pencemaran tadi tu kan panas daripada benda yang panas. Sebab tu kan kita keluar kita rasa panas, betul tak? Kita rasa panas, mengetik-ngetik, kita rasa kita punya muka. Itu yang dimaksudkan bunga ni nanti dia bahan dia boleh membantu merawat kita punya kulit yang tadi dah macam luka-luka disebabkan oleh pedih, pencemaran dan sebagainya, kepanasan matahari dan sebagainya ya. Okey. So membran nano bioselulose ni dia memang bagi kesan kepompong pada kulit sebab dia melekat pada kulit macam isi kelapa muda tu. Okey, jadi dia akan seal, dia sealkan, okey, dia tampalkan, dia gamkan segala lembapan tadi tu supaya paksa juga masuk dekat dalam kulit. Okey, right. So okey, membran bioselulose ni, okey, apa yang dia nak katakan dengan membran bioselulose ni tadi adalah dia punya mask sheet tadi tu, helaian mask dia tu tadi tu. Okey, dia memang diperap dengan jus kelapa 100% semula jadi, dia ada probiotik Acetobacter bakteria yang diekstrak daripada apple. Okey, dan dia juga ada serat nano 100 nanometer. So dia memang dapat lekat dengan baik pada kita punya kulit muka. Okey, dia 100% semula jadi dan juga biodegradable. Okey, sebab tu jangan sekali-kali bezakan kita punya mask, Elasa punya mask dengan mask yang jual dekat farmasi ataupun dekat kedai luar sana, sebab yang tu dia kalau jenis fabric ataupun hydrogel, kalau anda tengok bila dia kering dia akan macam nak tanggal macam tu. Manakala bioselulose dia memang melekat dan dia juga terbaik di dalam menahan cecair. Okey. Okey, dia dapat kuncikan lembapan dengan berkesan. Semua ramuan aktif masuk dalam kulit, dia tak bazir dia tak boleh disejat. Okey, jadi dia dapat
kulit kita bila dia cukup lembap, dia ada benteng pertahanan kuat, dia tak mudah diserapkan segala pencemaran dan sebagainya. Maknanya kulit muka kita dia tak akan terbakar, dia tak akan jadi gelap, dia tak akan jadi penuaan sebab ada banyak hidrasi dekat kita punya kulit yang menjadi benteng pertahanan. Okey. Kaedah penggunaan, orang yang setakat kulit berminyak yang gini-gini masih lagi boleh pakai. Pakai je lah seminggu sekali ke apa ke kan. Boleh je. Ataupun sekali 2 minggu satu kali pakai. Maknanya selang seminggu kita pakai pun boleh. Kalau kulit kering ni, pakailah. Kalau kulit kering ni biasa orang yang muda-muda bolehlah pakai 3 kali seminggu tu, ataupun maknanya selang sehari pun boleh pakai. Okay. So kalau orang Korea, okay, perempuan Korea, K-pop lah punya rahsia kecantikan. Kalau tengok dia orang punya kulit kan cantik-cantik pasal dia orang rajin pakai mask. Okay, jadi boleh gunakan aja sekerap yang mungkin. Nak pakai sebagai mask harian pun sebenarnya boleh. Okay, dia hanya melindungi kulit muka kita daripada segala kesan radiasi dan sebagainya. So, itu sajalah. Minta maaf sebab saya ambil masa yang agak lama sebab saya nak pastikan anda yang hadir pada malam ni dapat manfaat daripada masa yang anda luangkan supaya anda boleh lebih faham.